Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di Madinah malam ni, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Madinah, Masya Allah. Semoga Allah SWT sampaikan kita secepat mungkin ke Madinah. Baru ni balik daripada Mesir, memang nak singgah ke Madinah, tapi tak berkesempatan, sudah Covid. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sampai ke Madinah secepat mungkin, insya-Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Faisal, Ahmad Nubli, Maryam Ahmad, Abdul Razak, Abdul Manaf, Ruqiyah Hayat, Masya Allah. Jess Hasbullah, Masya Allah. Abdullah Azli, Masya Allah. Muda Fazli, Masya Allah. Ya, kita baca hadis Nabi kan. Malam ni kita pergi ke, nanti kita duduk dekat Kubah Hijau pula, insya Allah. Malam ni kita duduk di ruangan Masjid Madinah. Nanti kita masuk ke Kubah Hijau, insya-Allah. Kita berada di Kubah Hijau malam, insya-Allah. Dia dekat-dekat nanti. Rosali, masya-Allah. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara okey ya? Ustaz, suara kuat sikit, tak dengar. Dengar ni, dengar dah, kuat dah suara dia. Okey, insya-Allah dia perlahan-lahan nanti kuat-kuat sikit, insya-Allah lah. Kita akan kuat dah tu suara kita, insya-Allah akan kuatkan, insya-Allah. Okey, suara clear? Suara okey dah, alhamdulillah. Syafiq Aiman, Syah Alam daripada Singapura, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah malam ni kita di luar pekarangan Masjid Nabawi. Nanti kita akan duduk pula di bawah Kubah Hijau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Malam ni kita sampai ke muka surat 150, iaitu bab solat berjemaah lagi, fasal kedua, iaitu sebaik-baik tempat solat
wanita adalah di rumah. Sebelum ni ada ditanya orang wanita di mana. Sebaik-baik sembahyang wanita ialah di rumah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'un nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairun lahunna, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu menegah wanita-wanita kamu daripada menghadiri masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka adalah terbaik bagi mereka. Bagi wanita, solah yang terbaik baginya ialah di rumah-rumah mereka. Bukan bermaksud wanita mesti ke masjid. Tidak begitu. Maksudnya jangan melarang wanita ke masjid. Bukan bermaksud wanita tu mesti ke masjid. Tidak begitu. Bahkan jika dia ingin datang ke masjid, maka biarlah dia datang. Jika tidak berlaku perkara-perkara yang dilarang, Masya Allah, datang untuk pengajian ilmu dan sebagainya, maka boleh datang. Tak disusahkan, maka dia boleh datang ke masjid untuk pengajian-pengajian ilmu. Kerana mungkin suami mereka tidak dapat mengajar mereka, maka mereka boleh datang ke masjid untuk dengar dalam majlis-majlis ilmu. Hadis yang ke 1063 kurungan 12. Di manakah tempat solat wanita yang terbaik? Di mana tempat untuk wanita sembahyang dia yang terbaik? Wa ani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang wanita di rumahnya adalah lebih baik daripada solat seorang wanita di rumahnya adalah lebih baik daripada solat di anjung rumahnya. Dan solat di dalam sebuah bilik yang khas adalah lebih baik daripada solatnya di dalam rumah, di ruang selain bilik khusus. Okey, tengok hujrah, rumah tu kita panggil dia bait. Bait ni rumah dipanggil bait. Tetapi dia ada dua. Bilik di dalam rumah, bilik di luar rumah. Bilik di luar rumah kita panggil dia hujrah. Bilik di luar rumah kita panggil dia hujrah. Dia berada di beranda. Di luar rumah kita panggil dia hujrah. Dan bilik di dalam rumah, rumah tu kita panggil dia bait. Baitun kan, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Jadi bait tu rumah. Jadi rumah tu ada bilik. Bilik dalam rumah kita panggil dia makhda'. Bilik dalam rumah kita panggil dia makhda'. Sebab itu, dan bilik di luar rumah kita panggil dia hujrah. Nabi SAW, kalau kita nak buat rumah, kita kena buat rumah. Nabi SAW ni dia arkitek yang paling bagus. Nabi kan ajar pada kita muamalat, muasyarah, akhlaqiyat, ibadat, imaniyat. Kan Islam tu kan ada imaniyat, ada ibadat, ada muamalat, macam mana jual beli kita, muasyarah, macam mana pergaulan kita, dan macam mana akhlakiyat kita. Jadi Nabi SAW, kalau kita dari segi rumahnya, architecture yang terbaik, Nabi SAW lah. Sebab itu kita kata rumah Nabi kita panggil dia hujratul Rasul. Hujrah Rasul, hujrah Nabi. Maksudnya hujrah ni
ialah rumah Nabi di luar masjid Nabi. Itu rumah Aisyah di luar masjid. Sebab tu dia panggil Hujratul Rasul, hujrah mubarak. Ini rumah Nabi, bilik Nabi di luar masjid. Hujrah, dia bilik di luar rumah ke luar masjid ke dipanggil hujrah. Kalau Pakistan dipanggil batak. Rumah kecil. Jadi kalau kita nak buat rumah, kalau kita ada tanah sendirilah. Kalau kita nak buat rumah, kita ada tanah sendiri. Kalau rumah kita besar tu, kan rumah kita ada pagar. 2 pagar tu kita buat hujrah satu. Kita buat bilik kat luar rumah. Kita buat bilik kat luar rumah. Itu kita panggil hujrah. Bilik tu di luar rumah. Jadi tetamu yang datang di bilik itulah kita akan buat bilik sikit, kita akan buat tandas. Kita akan buat dalam rumah tu bilik, ada ruang tamu, ada dapur sikit ke. Kalau kita boleh buat macam tu, cantik lah. Kalau kita ada tanah sendiri, tu tercantik lah. Kalau kita ada suku ekar ke, kalau kita ada 5,000 kaki pun okey dah. Buat rumah kita 2,000 kaki, so kita buatlah dalam 500 kaki je bilik tu. 20 kali 20 tu cantik dah, 20 400 kaki je baru. Jadi kita buat bilik sikit, tandas, ruang tamu. Jadi tetamu yang datang dengan family, dia akan duduk di hujrah kita. Dia ada hujrah kita. Dia ada hujrah kita. Tapi kalau kita beli rumah itu, kalau kita beli rumah yang dah siap ada rumah teres, so tak jadi macam tu lah. Jadi insyaAllah kalau buat kat Kelantan nanti nak buat tu, insyaAllah kita buat satu rumah, lepas tu kita buat hujrah. Kita buat macam homestay, hujrah. So kan tetamu nanti Jeff datang kat Kelantan, nanti insyaAllah kita coming soon, ada rezeki kita buat rumah kat Kelantan. Jadi so kita nak buat macam mana rumah Nabi SAW buat. Rumah macam mana Nabi buat kat rumah. Jadi ada kita nak buat macam homestay lah, kita kata homestay tu hujrah lah. So kita buat rumah kita, jadi tetamu datang duduk senang dia dengan family dia. Maknanya dia boleh jaga aurat dia, family keluarga boleh jaga aurat dia dan sebagainya lah. Kita pun senang nak hantar dia pun, nak rebus air sikit pun apa, senang. Bilik yang kita buat khusus macam homestay, kita kira homestay lah kalau boleh lah, kalau macam tu lah. Kalau tak ada nak macam mana. Tapi kalau rumah tu kecil, kalau boleh kita buat rumah kita tu, kita dempelkan dengan rumah kita. Kita luar sikit kat rumah, kita dempelkan dengan rumah kita tadi. Kita dempelkan supaya apa? Supaya itulah kalau siapa-siapa nak buat rumah nantilah, kalau dia beli dah rumah siap dia tu, tak adalah macam tu. Semua rumah tu bilik duduk dalam rumah semua, tetamu pun masuk di dalam sebagainya. Cuma kita buat partition sedikit lah. Rumah kita senang tetamu datang dan sebagainya. Bila wanita datang, kita tarik partition tali tirai dan sebagainya. Begitu senang. Jadi tapi kalau nak buat, kena buat design macam tu. Kena buat design macam itu. Okey, design dia macam tu, tenang kan. Kita duduk di rumah tu senang, dia ada bilik air semua siap dah. Jadi itu boleh faham Jadi sini kaedahnya untuk tempat solat wanita ialah tempat yang lebih tertutup dan terselindung adalah lebih baik. Hujrah ialah bilik di luar rumah. Kemungkinan di Malaysia tidak banyak rumah yang ada bilik begini. Hujrah Rasulullah ialah di luar masjid. Jadi terjemahan mudahnya ialah beranda. Beranda lah. Beranda. Hujrah tu beranda lah. Jadi sebab itu saya terjemahkan, solat wanita adalah lebih baik ialah solatnya di anjung rumah. Salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujriha. Di anjung dia, di dalam rumah tu lebih baik solat dalam rumahnya. Baitiha, rumahnya tu saya terjemah hijrah, saya terjemah hujratiha tu anjung lah. Kita terjemah anjung kan, kita ada anjung rumah dia tadi. Maksudnya bilik di luar rumah lah. Dan dalam rumah pula salatu
salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitihi. Dalam rumah ada bilik khusus pula, tempat ruang khusus, tempat kita beribadat dan sebagainya. Boleh wanita-wanita beriktikaf di situ dan sebagainya. Boleh wanita beriktikaf di situ dan sebagainya. Nanti lain kali suara tak kuat sangat ustaz, ya ke pengajian Al-Quran? Suara tak kuat Suara kuat tak kuat? Suara kuat. Musalla, kita buat sikit musalla kecil ke kat rumah tu, senang, khas untuk bilik tu ke dan sebagainya. Itu. Okey, suara clear. Okey. Kenapa pula suara malam ni mencemburui kita? Kita berada di Madinah malam ni, di hujrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang ke masjid memakai wangi-wangian, tidak, solatnya tidak diterima. Solatnya tidak diterima. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul qala inni sami'tu hibbi Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatu mar'atin tatayyabat lil masjidi hatta taghtasila ghusluha min al janabah. Rawahu Abu Daud wa rawahu Ahmad wa Nasiyyu nahwahu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima solat seorang wanita yang memakai wangian untuk ke masjid sehingga dia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Nasa'i juga meriwayatkan seumpamanya. Tidak diterima solat, maksudnya tidak diterima dengan sempurna, bukan tak terima macam dia tak sah ke tak. Walaupun pada asalnya dia memakai wangian untuk suaminya, tetapi wangian itu masih ada sehingga dia keluar ke masjid. Solatnya tidak diterima tapi sah. Ini kerana dia melakukan demikian dapat menarik perhatian, menggoda dan memikat kaum lelaki. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa tidak harus wanita melakukan perkara sedemikian. Jadi jangan kita maksudnya memakai wangi-wangian lah. Jangan kita memakai wangi-wangian. Jangan memakai wangi-wangian. Ada orang yang tak dengar suara. Okey. Suara clear InsyaAllah clear kot, insyaAllah. Okey. Ancaman pada wanita, jadi mandi janabah. Okey. Mandi janabah, mandilah seperti mandi janabah. Dengan ini, iaitu dengan dia meratakan air ke seluruh badan. Jika dia telah melumurkan minyak wangi ke seluruh badannya untuk menghilangkan bau wangi. Jika dia hanya memakai pada sebahagian tempat yang khusus sahaja, maka dia hanya perlu membasuh pada tempat itu sahaja. Jika dia memakai wangian pada pakaiannya, maka perlu menukar pakaian lain atau menghilangkan bau wangi daripada pakaian itu. Ini semua apabila dia keluar ke rumah. Jika dia memakai wangian dan solat di dalam rumah tidak mengapa, dan dia pakai untuk suami dia, okeylah, tak mengapa pun. Ancaman kepada wanita yang memakai wangi-wangian dan pergi ke masjid. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu 'ainin zaniyah wa innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlisi fahiya kaza wa kaza ya'ni zaniyah. Rawahu Tirmizi wa li Abi Daud wa Nasa'i nahwuhu. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mata itu berzina. Sesungguhnya apabila seorang wanita itu memakai wangi-wangian lalu dia berhampiran dengan sebuah majlis,
maka demikian itu membawa kepada sekian-sekian perkara penzinaan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i meriwayatkan sepertinya. Zina bagi mata ialah melihat pada kaum lawan jenis dengan syahwat. Maksudnya lelaki menengok wanita dengan syahwat dan wanita melihat lelaki dengan syahwat, iaitu melihat pada kaum lawan, iaitu yang opposite, lelaki melihat wanita, wanita melihat lelaki, jenis berlawanan jenis dengan syahwat. Ini kerana ini adalah di antara pendahuluan kepada zina. Apabila hidung mencium bau yang wangi, maka mata akan mencari, wangi daripada mana ni? Wangi daripada mana ni? Jadi mata kita akan mencari. Bila kita keluar belajar Bukhari pada tahun akhir, dah nak habis dah. Masa nak habis tu kita belajar sampai 1 pagi. Lepas 1 pagi tu kita pun keluarlah daripada bilik daurah hadis. Maka dia selepas pukul 12 malam ada satu pokok bunga yang ditanam di pagar madrasah. Bunga itu nama dia Ratkirani. Ratkirani. Ratkirani itu ratu malam lah. Rat tu malam, Rani tu ratu lah. Ratu malam. Macam kita kat Sunda malam. Sunda malam kan, bau dia tu cerita Sunda malam, cerita hantu tu dia atas bunga Sunda malam tu. Dia bau wangi je. Saya pergi ceramah kat satu masjid kat dalam kampung tu. Kampung Dacing nama dia. Dekat Negeri Sembilan tu, Kampung Dacing. Masuk tu, bila masuk Kampung Dacing tu, bila nak keluar tu pukul 10 dah. Orang tak ada orang dalam. Wangi tengok pokok. Halah Sunda malam. Wangi bau. Bila wangi bau wangi mana ni? Tanya kawan tu. Bau wangi kat mana ni? Ustaz bau tak? Bau lah. Dia kata tu pokok depan masjid. Betul-betul tu masjid tu ada pokok Sunda malam tu. Dia bau malam. Jadi kita keluar tu Ratkirani. Maka Syekh Abdul Rahman, Ustaz Abdul Rahman kita yang mengajar Bukhari Sani kita, dia pun bila kita keluar daripada belajar pukul 1 malam belajar hadis Bukhari, dah final year, dah akhir, dah nak semester akhir, nak habiskan kitab, satu malam kita keluar daripada kelas tu. Ini bukan di Raiwin ni, kita belajar di Jamiah Ashrafiyah. Untuk tahun akhir Ustaz belajar di Jamiah Ashrafiyah. Jadi bau wangi. Bila kita keluar daripada kelas pukul 1 malam tu, dia kata, Maulana Abdul Rahman rahmatullah alaih kata, dia kata Ratkirani, dia kata ratu malam sudah berbau. Ratu malam sudah berbau. Maknanya lewat dah tu. Sebab bunga tu akan berbau. Dia macam jarum tu. Bunga tu dia melilik di pagar madrasah, so dia akan keluarkan bunga. Dan bunga tu akan berbau selepas jam 12 malam. Bunga tu akan bau selepas 12 malam. Wangi je. Jadi bila wangi, bila kita wangi, kita akan tertumpulah mana tempat dia tak ada wangi. Wangi tak ada. Wangi. Setiap mata itu berzina. Sesungguhnya apabila seorang wanita itu memakai wangian, maka dia akan berhampiran dengan sebuah majlis, maka demikian itu membawa kepada sekalian. Tak. Mana apabila perempuan, apabila hidung mencium bau wangi, maka akan mencarilah. Apabila perempuan keluar dengan memakai wangi-wangian, ianya akan menarik perhatian lelaki. Ini boleh menjadi sebab kepada zina mata. Maka perempuan itu dikira penzina, seolah-olah dia penzina. Maksudnya sebab dia wangi, semua akan tertumpu kepada dia. Orang akan melihat kepada dia. Maka akan berlakunya pandangan yang tidak munasabah, pandangan yang boleh mendatangkan keinginan kepada kaum lawannya. Jadi sebab itu kita kena jaga. Bagi-bagi wanita yang tak boleh pakai wangi-wangian yang kuat sangat tu, sehingga menarik perhatian kaum yang lain sewaktu dia keluar daripada rumahnya. Kelebihan solat
subuh dan solat isyak. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha falamma sallallahu alaihi wasallam qala ashahidun fulan qalu la qala ashahidun fulan qalu la qala inna hataini as-salatain asqalu as-salawati 'ala al-munafiq walau ta'lamuna fihima la ataitumuha walau habwa 'ala al-ruqabi wa inna as-saff al-awwal 'ala misli saffil wa inna saff al-awwal 'ala misli saff al-malaika walau 'alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salata ar-rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdah wa salatahu ma'a ar-rajulaini azka min salatihi ma'a ar-rajul wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami pada solat subuh. Apabila baginda memberi salam, baginda bersabda, adakah sekalian fulan hadir? Adakah sekian fulan hadir? Para sahabat berkata tidak. Baginda bertanya lagi, adakah sekalian fulan hadir? Para sahabat berkata tidak. Baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua solat ini adalah solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jika kamu semua mengetahui akan ganjaran pahala yang kedua-dua solat ini, pasti kamu akan menghadirinya walaupun terpaksa merangkak. Dan sesungguhnya saf yang pertama adalah sama seperti saf para malaikat. Jika kamu mengetahui akan kelebihan saf pertama, pasti kamu akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Sesungguhnya solat seorang lelaki bersama lelaki yang lain adalah lebih baik daripada solatnya berseorangan, dan solat bersama dua orang lelaki yang lain adalah lebih baik daripada solat bersama seorang sahaja. Dan berjemaah yang lebih besar dan jemaah yang lebih ramai adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Khair, sabit dari ini hadis ini hadiri mengambil kedatangan lafaz asyahidu fulan, adakah fulan sekalian yang hadir. Kita hadiri. Kalau kita madrasah, hadiri maksudnya mengambil kehadiran. Kan kita pergi sekolah, kita ada kehadiran, ada pelajar yang tanda kehadiran. Siapa tak pernah tak hadir, itu sabit daripada hadis Nabi. Nabi tanya, fulan datang tak sembahyang? Fulan datang tak sembahyang? Fulan datang tak? Sahabat kata tak datang. Fulan datang tak? Tak datang. Mungkin yang tak datang tu munafik lah. So Nabi tanya, fulan tu datang tak datang? Sebab tu Nabi kata bagi orang munafik, dia susah nak datang subuh. Jadi adanya kedatangan. Kalau kita belajar di madrasah, memang banyak kedatangan. Pagi-pagi pukul 4.45, 4.30 budak-budak dah bangun. So pukul 5 dah ada hadiri syahid, ada kedatangan. Selepas main subuh untuk baca yasin dan doa bersama, ada kedatangan. Lepas tu masuk kelas, ada kedatangan. Selepas 1 jam, lepas tu rehat masuk kelas 8.30, ada kedatangan. Pukul 11.30 habis belajar, nak tidur, ada hadiri. Lepas bangun zuhur, ada hadiri. Lepas mayang asar, nak main, ada hadiri. Sebelum maghrib setengah jam, ada hadiri. Selepas isyak, ada hadiri pula. Lepas maghrib, ada pula hadiri untuk pengajian malam. Sembahyang isyak, lepas isyak, ada hadiri. Pukul 11 malam kumpul pula hadiri. Nak tidur 11.30, ada hadiri. Tak tahu berapa puluh kali hadiri, tak tahu. Satu hari saja itu kehidupan seharian di madrasah, penuh dengan hadiri-hadirinya. Tanya, fulan ada tak? Fulan ada tak? Selalu kena ada. Fulan ada tak? Fulan ada tak? Fulan ada tak? Fulan ada tak? Masya Allah. Asas kepada amalan
Asas kepada amalan orang munafik adalah riak. Semoga Allah SWT memelihara kita daripada sifat nifak. Kerana itulah menghadiri solat subuh dan isyak berjemaah sangat berat bagi mereka yang munafik. Solat subuh memerlukan pengorbanan yang besar untuk datang berjemaah, tambahan pula waktu yang gelap. Orang munafik tidak berjemaah solat isyak dan subuh kerana waktu gelap. Orang lain tidak nampak dan tidak perasan jika tidak datang ke masjid sekalipun. Lebih-lebih lagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai lampu. Lampu hanya dibawa di dalam Masjid Nabawi selepas 9 tahun dibina. Tahun ke-9 lah baru ada lampu yang dibawa ke Masjid Nabawi. Lampu-lampu dah ada rumah dah, cuma tak dibawa ke masjid lagi. Iaitu Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu datang daripada Iran. Maka beliaulah telah membawa lampu ke dalam masjid. Nawwarallahu marqadahu kama nawwarta hadzal masjid. Nabi kata, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercahayakan kubur kamu sebagaimana kamu telah cahayakan kuburku ini. Iaitu Tamim Dari, Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu telah bawa lampu daripada Iran, dan beliau daripada Iran lah datang untuk memeluk Islam di Madinah ni. Dia bawa lampu gitu. Alamat TV rahmatullah alaih. Lebih-lebih lagi mereka yang hadir solat berjemaah pun kerana ingin dianggap. Jadi mereka hadir itu munafik ke kerana dianggap orang Muslim, bahawa mereka ialah orang Islam. Alamat TV rahmatullah alaih menyatakan bahawa Nabi menyamakan saf pertama pada hampirnya dengan imam, dengan saf malaikat pada hampir mereka dengan Allah. Orang yang menghampir imam tu berhampiri dengan imam seolah-olah dia berada di saf malaikat, kerana saf malaikat tadi hampir dengan Allah SWT. Ini kata Imam Tibi rahmatullah alaih dalam mensyarahkan hadis ini. Dalam hadis ini Nabi menyebut kelebihan solat berjemaah, kemudian menerangkan kelebihan saf pertama, kemudian menerangkan mengenai saf yang lebih banyak. Saf yang lebih banyak adalah lebih baik dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di Masjid Seri Petaling, kita dah ada tengah, wing kanan, wing kiri, lepas tu kita tambah lagi pula wing kanan, kita tambah lagi wing kiri, hampir satu saf tu hampir 400 orang lah, satu saf saja. So kita Masjid Seri Petaling tak memanjang, tak kita melebar satu-satu saf kita tu sampai kat foreigner tu, sampai belakang daripada masjid. Dia ada 3 ruang, satu ruang tengah, satu wing kanan, wing kiri. Lepas tu kita buat pula sebelah madrasah wing kanan, kita tambah lagi. Tak kira lah tu. So maksudnya kita itu je lah nak bagi tahu satu saf tu. Dalam saf pertama yang bawah tu lebih kurang 300 hingga 400 lah, hampir-hampir 400 lah kalau saya kira saf-saf satu. Sebab tu kita ada pemetaan, yang tepat. Sebab tu bila masa Covid tu kita ada kehadiran yang tepat, kita ada kehadiran dia, siapa datang, siapa tak datang. So siapa datang, complete record kita ada. Lepas tu kita bila ada kes ini, kita bersama dengan KKM dan MKM dalam memberikan. Cuma kadang-kadang orang kata Jumaat tabligh dikejar kerana lari daripada pemeriksaan. Tak, kita lah orang yang mudah untuk kita memberi bantuan kepada masalah ni. Kita tak lari, kita pergi, kita tak takut. Tapi polis memburu Jumaat tabligh, itu sebenarnya salah. Dia sebenarnya kita ada rekod, ada komplit rekod. Kita ada siapa tetamu luar negara, so kita siap komplit. Kita punya bahagian ni, bahagian pemetaan ni kita komplit, kita lengkap, lebih lengkap daripada masjid. Kalau saya pergi ke Sabah dulu, tengok, saya pergi ke Bintulu, bila kita pergi jumpa dengan pegawai masjid, so dengan bahagian Majlis Agama Islam di sana, dia bentang, dia kata berapa masjid yang majlis kira banyak ni.
Lepas tu jemaah kita kata tak, masjid sekarang dah tambah banyak ni. So kita advance lagi tentang masjid, kita tahu masjid mana yang ada lebih daripada pihak-pihak majlis lagi. So kita tahu di mana-mana tempat satu-satu benda tempat masjid. Sebab semua masjid-masjid yang ada kita nak hidupkan. Bukan setakat ada, tapi kalau tak hidup, kalau kondo-kondo besar dia ada masjid, dia ada peruntukan pada masjid, tapi kalau tak dihidupkan dia akan jadi store. So kita hidupkan mana-mana masjid kita cari. So kita tahu bilangan-bilangan dia. Sebab tu kita tahu dengan saf dia berapa orang boleh tidur, berapa orang boleh duduk, berapa orang yang datang, berapa orang yang pergi dan sebagainya. So kita tahu bilangan yang tepat. Kita tahu bilangan yang tepat. Kita tahu bilangan yang tepat. Tak apa, itu Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bagi yang baik pada kita kan. Kita kata ujian tadi. So selepas tu Allah akan keluarkan satu perkara yang baik lah. Cuma nak bagi tahu cara kita tu tepat, kita ada ketepatan dia. Khair, orang yang solat berjemaah tidak akan disukai oleh syaitan. Hadis yang 1067, Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin min qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus salatu illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana penduduk desa atau kampung yang tidak mendirikan solat berjemaah pasti akan dikuasai syaitan. Maka hendaklah kamu bersolat berjemaah, sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang berjauhan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, Yadullah alal jamaah. Yadullah iaitu antara ayat-ayat mutasyabihat, iaitu pertolongan Allah. Yadullah itu ialah bantuan Allah, pertolongan Allah ke atas jemaah. Dalam jemaah ada kejayaan, dalam persorangan ada kegagalan dan kerugian. Islam mengajar umatnya bersatu padu. Macam mana cara untuk bersatu padu? Iaitu pertama sekali kita kuatkan amalan-amalan masjid. Untuk kita hidupkan amalan ini. Sebab itu kita nak menghidupkan balik amalan masjid. Kalau masjid tak boleh dihidupkan, maka kita nak hidupkan rumah-rumah kita dengan amalan-amalan masjid, supaya amalan ini dapat menarik rahmat Allah SWT. Bukan bila kita kena lockdown, semua amalan kita lockdown juga. Amalan kita tak boleh lockdown. Amalan kita mesti diteruskan. Sebab itu dalam jemaah kita anjurkan supaya amalan-amalan ini dibuat di rumah. Tapi ada orang yang mempertikaikan belik tablik baru pula macam mana. Tak, sebayanya kita nak hidupkan amalan tadi. Sebab kita tak boleh buat di masjid, so kita kena buat di rumah-rumah. Dan sebaik-baiknya kita kena buat di masjid, seboleh-bolehnya. Dan tak boleh setakat mana. Dan kita kena ikut SOP. Dan kita perlu ikut pemerintah. Jadi kita tak melanggar benda yang tak bersalahan. Jadi tapi amalan perlu dihidupkan. Amalan perlu dihidupkan. Khair, dikuasai syaitan. Imam Ibn Malik berkata rahmatullahi alaih, meninggalkan perintah Allah tanpa uzur adalah mengikut syaitan. Dalam hadis ini Nabi menyuruh supaya jangan meninggalkan jemaah. Ada hikmahnya, iaitu kekuatan dan keberkatan dalam jemaah. Dalam jemaah ni dia ada kekuatan dan syaitan tidak akan boleh menguasai kita. Hadis ini menyebut 3 orang. Jika 2 orang pun perlu buat solat berjemaah juga. Hadis yang ke 1068 kurungan 17 di dalam bab solat berjemaah. Meninggal solat berjemaah tanpa uzur menyebabkan kepincangan kepada solat. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sami'a munadi falam yamna'hu man ittiba'ihi 'udhrun. Qalu wa ma 'udhru? Qalu khawfun wa maradun wa lam tuqbal minhu salatu allati shalla
rawahu Abu Daud wa Daraqutni. Sayyidina Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar azan tiada keuzuran yang menghalangnya daripada menyahut azan tersebut. Para sahabat bertanya, apakah keuzuran yang dimaksudkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, takut atau sakit, maka tidak diterima solat yang dia kerjakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Daraqutni. Penerangan, siapa yang mendengar azan dan tiada uzur untuk menghalanginya daripada datang solat berjemaah, maka tidak akan diterima solatnya. Keuzuran yang dimaksudkan itu adalah takut atau kesakitan. Takut perkara yang buruk berlaku ke atas dirinya, maruahnya, hartanya, atau takut pada kegelapan, atau takut kepada kegelapan, atau jam, tak ada, okey. Dia terkena mana-mana. Takut kepada kegelapan. Okey. Takut kepada kegelapan atau pemiutang. Jika dia muflis, takut juga. Takut juga dia. Takut juga. Nanti ada problem apa pula. Dia masih ada problem. Okey, takut. Okey. Takut kepada pemiutan. Mungkin dia berhutang, dia takut nak datang. Itu di antara perkara-perkara yang dikatakan takutlah, tafsir yang dimaksudkan dengan perkataan takut tadi. Okey. Jika dia muflis, mana dia muflis, dia takut juga bank cari dia ke dan sebagainya. Sebahagian daripada uzur ialah hujan. Hujan juga uzur. Bersangatan sejuk, makanan yang telah dihidangkan, ingin qada hajat dan lain-lain lagi lah. Banyaklah yang diberitahu oleh Imam Ibn Malik. Ulama telah bersepakat bahawa janganlah seorang itu berniat untuk meninggalkan berjemaah tanpa uzur daripada awal lagi. Ianya tidak harus. Niat dah tak nak pergi berjemaah, tak boleh lah macam tu. Niat dah tak nak pergi berjemaah, tak boleh lah macam tu. Mesti niat tu kan yang terbaik. Kalau datang keuzuran tu benda yang mendatang, awarid, benda-benda yang mendatang, so tak apalah benda tu. Begitu. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi berkata dalam hadis mengenai tukang tilik dan ahli ramal, makna tidak diterima solat ialah tiada pahala baginya pada solat itu, walaupun solat yang dikerjakan menggugurkan kefarduan daripadanya, seperti solat pada tempat yang dirampas. Macam solat yang tempat dirampas, dia ambil tanah orang, dia rampas tanah orang, dia solat juga di situ. Tempat rampasan tanah dia tadi, rumah dia buat tu tanah orang, dia rampas tanah orang, dia duduk tu. So sembahyang dia terlepas lah, tapi pahala dah tak ada lah. Jangan mendirikan solat ketika berkeinginan untuk qada hajat. Bila ada qada hajat, kita qada hajat sudah dulu, barulah kita pergi solat. Tidak, solat kita tak khusyuk.
Wa an Abdullah bin Arkam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam iza uqimatus salatu wa wajada ahadukumul khala falyabda' bil khala. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Rawahu Tirmizi wa rawahu Malik wa Abu Daud wa Nasa'i nahwahu. Sayyidina Abdullah bin Arkam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila solat didirikan dan salah seorang daripada kamu ingin buang air, maka hendaklah dia membuang air terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Malik, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i meriwayatkan seumpamanya. Keterangan harus meninggalkan solat berjemaah kerana uzur sebagaimana dalam hadis ini. Maksudnya jemaah dah berdiri, dia datang-datang tiba sakit perut, maka dia sakit perut ke, keroncong ke, angin nak keluar ke, dia jangan tahan, dia kena selesaikan hajat dia dahulu, buang air dulu, nak kencing ke dan sebagainya, buang air dulu. Maka tiba-tiba kalau dia kencing lama, dia datang jemaah dah habis, itu dimaafkanlah. Fuqaha berselisih pendapat, berikhtilaf mengenai orang yang solat dalam keadaan menahan daripada buang air. Duduk tengah solat nak kencing, macam mana pula orang keadaan ni? Kata Syekh Ibnu Qasim meriwayatkan daripada Imam Malik rahmatullah alaih bahawa apabila seorang itu menahan daripada buang air, maka sesungguhnya aku suka bahawa dia mengulang solatnya sama ada dalam waktu tersebut ataupun di luar waktu. Dia kata dah nak habis tu, dia kata tak, kena ulang balik. Maksudnya sebab dah nak air, dah nak buang air, tak tahan, dia duduk fikir nak buang air ni, dia duduk fikir nak buang air kecil ke besar, so solat dia tak khusyuk. Jadi katanya Imam Malik daripada riwayat beliau kata semayang balik, kena ulang balik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih dan Hadrat Ubaidullah bin Hasan mengatakan makruh solat dalam keadaan seperti demikian yang telah disebutkan. Solat yang dikerjakannya adalah sah, seperti dalam kitab Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani. Tiga perkara yang dilarang. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salasun la yahillu li ahadin an yaf'alahunna la yu'ammanna rajulun qaumun fa yukhassa nafsahu bid-du'a dunahum fa in fa'ala dhalika faqad khanahum wa la yanzuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'zina fa in fa'ala dhalika faqad khanahum wa la yusalli wa huwa haqinun hatta yatakhaffaf. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi nahwahu. Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara yang siapa pun tidak boleh melakukannya. Pertama, jangan seorang lelaki itu mengimami sesuatu kaum lalu dia mengkhususkan doa untuk dirinya tanpa mendoakan orang lain, iaitu kaum tersebut. Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, semua Allahumma inni, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Haduk belakang pun amin, amin. Allahumma inna. Dia kena jamakkan sirah tadi. Allahumma inna nas'aluka afiyah. Bukan Allahumma inni. So kita jamakkan perkara tadi. Allahumma ghfirli. So kita tak payah baca doa Allahumma ghfirli. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana warhamna wa'fu anna. So kita baca dengan sirah jamak. Dengan baca dengan sirah jamak tadi, kita kena baca dengan sirah jamak. Jadi kaum dia telah melakukan sedemikian, maka dia telah mengkhianati mereka, yakni kaumnya. Jangan seorang itu melihat ke dalam rumah orang lain sebelum dia meminta izin. Sebab tu kan kalau kita pergi gas, kita duduk depan rumah tak boleh, kita duduk kanan atau kiri. Jangan kita duduk setentan dengan rumah tadi,
mata kita jangan masuk dalam rumah tadi, sebab tak harus untuk kita melihat perkara dalam rumah, kecuali kita telah meminta izin lah. Takut ada apa-apa anak dara orang ke sebagainya ke, senang. Jadi kita kena buat supaya orang tak nampak kita lah daripada luar tadi. Jika dia melakukan demikian, maka dia telah mengkhianati orang tersebut. Dan jangan seorang itu solat sedangkan dia menahan daripada membuang air sehingga dia menyelesaikannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi seumpamanya. Penerangan Imam Tibi rahmatullah alaih menyatakan bahawa al-hakin ialah orang yang menahan daripada membuang air kecil, dan al-haqib ialah orang yang menahan daripada membuang air besar. Dikatakan bahawa al-hazik ialah orang yang menahan daripada buang angin. Tak boleh juga. Nak ada, buangkan angin tadi. Masya Allah. Nak ada, buangkan angin. Hadis yang seterusnya 1071. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuakhiru salata li ta'amin wala li ghairihi, rawahu Syarh Sunnah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu melewatkan solat dengan tujuan makan dan selainnya. Hadis ini seumpama berlawanan dengan hadis sebelumnya, iaitu meneruskan keperluan makan dan minum atau qada hajat selagi masih panjang, masanya masih panjang. Hadis ini dimaksudkan apabila waktu telah sempit, jangan menyebabkan makan minum kita tu melewatkan solat kita. Dalam syarah kitab Bukhari, karangan Imam Asqalani rahmatullah alaih ditulis bahawa tiada pertentangan di antara kedua hadis, kerana hadis ini dimaksudkan kepada orang yang hatinya tidak berkeinginan kepada makanan, sebagaimana sebagai menjamakkan antara dua-dua hadis. Tak boleh kita itu, dia maksud lain, yang tu maksud lain. Penekanan Nabi terhadap solat, fasal ketiga, Nabi memberi penekanan kepada solat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun wa in kana maridu la yamshi baina rajulain hatta ya'ti as-salata wa qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjid alladhi yu'azzanu fihi. Wa fi riwayatin qala man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawati khamsa haythu yunadi bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahu min sunanil huda walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi wa taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum ladalaltum wa ma min rajulin yatatahharu wa yuhsinu tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masjid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa rafa'a biha darajatan wa hatta anhu biha sayyi'atan wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana rajulun yu'ta bihil yunada baina rajulain hatta yuqama fi as-saffi, rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya aku lagi mengingati akan perihal kami, yakni para sahabat. Tiada seorang pun yang tertinggal daripada berjemaah, melainkan sahabat-sahabat ni begitu jaga sembahyangnya, tak tinggal pun jemaah, melainkan orang yang munafik, yang diketahui kemunafikannya. Dah jelas dah kemunafikan. Atau orang yang sakit, itu pun jika mampu dia akan berjalan ke masjid dengan dipapah oleh dua orang sehingga dia dapat solat di masjid. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami sunanul huda. Di antara sunanul huda adalah solat solat di masjid, tempat di mana azan dilaungkan. Dalam riwayat yang lain berbunyi, barang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah pada hari esok, yakni pada hari kiamat, sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga solat 5 waktu di tempat azan berkumandang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan sunanul huda ke atas nabi kamu, dan sesungguhnya solat 5 waktu adalah sebahagian daripada sunanul huda. Jika kamu solat di rumah kamu seperti mereka yang tidak hadir, yakni orang munafik, sesungguhnya kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu, dan jika kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, sesungguhnya kamu telah sesat. Dan tidaklah seorang yang bersuci dan memperelokkannya lalu pergi ke masjid, melainkan Allah menentukan bagi setiap langkahnya satu hasanah, diangkat satu darjat, serta diampun satu dosa. Aku masih mengingati bahawa tiada yang meninggalkan solat berjemaah melainkan orang munafik yang diketahui kemunafikannya, dan sesungguhnya seorang lelaki akan dipapah oleh 2 orang sehingga dia bersama dalam saf berjemaah. Sahabat Nabi SAW, mereka tidak akan meninggalkan sembahyang berjemaah kecuali orang yang benar-benar munafik. Kelebihan penerangan, kelebihan sunanul huda ialah tarikah atau jalan yang kalaulah kita beramal dengannya, maka kita akan berhak mendapat hidayat dan akan mendekatkan diri kita dengan Allah serta mendapat keredaannya. Itu kita mendefinisikan, ulama menjelaskan apa maksud dia kelebihan sunanul huda tadi. Fi'il perbuatan Nabi ada 2 jenis, iaitu sunnah ibadat dan sunnah adat. Sunnah ibadat dan sunnah adat. Sunnah ibadat dipanggil sunanul huda, manakala sunnah adat dipanggil sunanul zawaid. Sunanul zawaid. Sunnah ibadat ada 2, sunnat muakkadah, iaitu melakukan yang dilakukan oleh Nabi secara berterusan, dan baginda memberi penekanan kepada umatnya untuk mengamalkannya. Itu kita panggil dia sunnat muakkadah dalam ibadat. Sebab tu kan kita ada 10 sunnat muakkadah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. 2 sebelum subuh, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, dan 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Bagi kita 10 saja sunat muakkadah. Bagi kita dalam mazhab Imam Syafi'i 2. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat tu 12 rakaat. Jadi 4 sebelum zuhur. Jadi 4 sebelum zuhur bagi Imam Syafi'i, 2 muakkadah, 2 ghair muakkadah. Dia tengoklah pula atas dasar perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang muakkadah dan ghair muakkadah tadi pula. Satu lagi sunat ghair muakkadah, iaitu yang dilakukan secara berterusan juga oleh Nabi, tapi baginda tidak begitu memberi penekanan terhadapnya. Nabi buat sunat sebelum asar, Nabi buat sunat sebelum asar, Nabi buat sunat sebelum isyak, Nabi buat. Cuma Nabi tak memberi tekanan, dan Nabi melakukan secara berterusan juga. Cuma Nabi tak memberi penekanan. Maka sunanul huda yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah sunat muakkadah. Atas perkara ini mazhab Hanafi berpendapat bahawa solat berjemaah adalah sunat muakkadah. Itu sebab tu Imam Hanafi mengatakan solat berjemaah tadi sunat muakkadah atas dasar sunanul huda tadi. Dan sunanul huda yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah sunat muakkadah. Kalau dalam taklim tu hadis Syekh tak jelaskanlah sebagaimana yang saya jelaskan di sini. Saya ambil lagi pendapat-pendapat ulama. Semua hadis Syekh dia jelaskan sebahagian sajalah sebab nak mudahkan perkara tadi. Tapi oleh kerana hadis ni hadis masail, so kita jelaskan sedikitlah. Bukan Syekh tu tak tahu, Syekh tu ilmunya begitu tinggi. Cuma Syekh ringkaskan sahaja dalam penerangan itu Syekh Mana Zakaria rahmatullah alaih lah. Syekh tak jelaskan, Syekh tak bawa lagi riwayat-riwayat yang panjang, perbezaan pendapat semua. Syekh nak bawa
pentingnya perkara tadi itu saja. Begitu. Sebab itu satu-satu perkara tadi, walaupun perkara yang sama, hadis yang sama, sahih sittah, tapi dia ada penekanan-penekanan yang tertentu oleh ulama-ulama pada masa itu, dan apa yang nak di-highlightkan. Walaupun perkara sama, tapi apa yang nak di-highlightkan pada masa itu oleh ulama-ulama. Makna sunanul huda di sini dimaksudkan, jadi sebab itulah mazhab Imam Syafi'i Hanafi berkata sunat muakkadah. Pendapat mazhab Syafi'i pula sebenarnya boleh diumumkan ke atas fardu dari segi bahasa. Sebab tu, oleh tu maksudnya dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ialah boleh diumumkan ke atas fardu dari segi bahasa dengan dipanggil sunanul huda. Sunanul huda ni satu benda fardu, tapi dari atas sudut bahasa lah, dari sudut lughawiyahnya. Tidak menafikan ianya fardu kerana dari sudut bahasa fardu juga boleh dipanggil sunanul huda. Sebab tu kita letak atas dasar fardu kifayah. Sebab fardu ni juga boleh juga dari sudut bahasa kita panggil dia sunanul huda. Macam itulah, macam Sayyidina Umar kata, ni'matu hazihil bid'ah. Bila Sayyidina Umar melihat sembahyang tarawih dengan berjemaah, Sayyidina Umar kata ni'matu hazihil bid'ah. Kita dah bahaskan dulu dah. Ni'matu hazihil bid'ah di dalam bab bid'ah dulu tu. Di dalam jilid pertama dahulu kita dah bahaskan dah. Ni'matu hazihil bid'ah. Bagusnya bid'ah ni. Jadi sembahyang tarawih berjemaah perkara baru dari segi, jadi bid'ah tu dari sudut bahasa. Sebenarnya kalau dari segi hukum, kalau dari segi syaraknya, dari segi hukumnya, syaraknya, masyru'nya, maksudnya apa yang sahabat buat dan Nabi buat semua dipanggil. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi atas dasar tu dipanggil sunnah juga. Tapi Sayyidina Umar sebut bid'ah tadi atas dasar lughawi. Ni saya nak kontekkan benda ni di sini ni. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kita mengatakan sunanul huda tu juga dari konsep fardunya dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa dia dipanggil fardu. Fardu dari sudut bahasa, dari sudut lughawi kita panggil dia sunanul huda. Tidak menafikan fardu dari sudut bahasa, tidak menafikan iaitu fardu kerana dari sudut bahasa juga boleh dipanggil sunanul huda. Kesimpulannya, tiada pertentangan dalam masalah ini. Sebab tu kita panggil dia fardu kifayah. Kita letak atas sudut bahasa, kita kata fardu, tapi bukan fardu ain lah. Kita kata fardu kifayah atas dasar fahamlah, atas dasar sunanul huda tadi. Ajib ulama menjelaskan satu-satu kepada kita. Jadi atas dasar sunanul huda, Imam Abu Hanifah kata sunat muakkadah. Atas dasar sunanul huda tadi, kita mengatakan dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Jadi kesimpulannya tak ada pertentangan pun. Sebab ni tengok atas dasar sunat muakkadah tadi, atas nama sunanul huda. Ataupun sunanul huda juga dipanggil jadi kita boleh pergi semayang masjid lain kalau masjid lain tu lambat. Begitu. Kalau kita duduk di India senang. Kalau kita duduk di Nizamuddin tu ada 7 buah masjid. Paling lewat sekali semayang Nizamuddin lah. Baru wali masjid lah. Masjid ni. So kita tak sempat masjid ni, kita pergi masjid tu. So kita dapat jemaah juga. Kita tak payah semayang rumah. Kita pergilah masjid-masjid yang dekat-dekat tu, surau dekat-dekat tu. Begitu. Kadang-kadang lah kita terlewat. Macam mana? Khair. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi. Diketahui daripada qaul Sayyidina Ibnu Mas'ud, ini zahirnya ada golongan yang khusus yang tidak datang solat berjemaah kecuali mengisyaratkan kepada mereka
mengisyaratkan kepada mereka. Mereka itu sengaja menyindirkan diri mereka daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka juga meninggalkan sunnah. Mereka juga terjebak di dalam kesesatan. Baca pendek sikit hadis itu. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula ma fi buyuti minan nisa wa zurriyyati fa aqamtu salatal isya wa amartu fayatini yuhriquna ma fi buyuti bin nar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tiada wanita dan orang uzur di rumah-rumah, aku akan memerintahkan supaya didirikan solat isyak, lalu akan perintahkan pemuda untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir bersolat berjemaah. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaihi. Wallahu alam. Insya-Allah, jika sunat ghairihi mengiringinya, muakkadah tidak masuk muakkadah. Jadi sunat ghairihi mengiringi, sunat ghairihi tak termasuk muakkadah. Mana pula? Jadi dalam ulama membahagi pula qabliyah ba'diyah ni ulama membahagikan dalam mazhab Syafi'i. Dalam qabliyah ba'diyah ni 10 saja muakkadah, 10 saja sunat muakkadah. Dalam qabliyah dan ba'diyah mengiringi itu, mengiringi tak mengiringi pun dia ada muakkadah dan ada ghair muakkadah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita hanya meletakkan 12, kita meletakkan 10 muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi Maliki mereka meletakkan 12 muakkadah tu, sunat muakkadah. Sebab mereka mengatakan sebelum zuhur tu 4 dan kita mengatakan sebelum zuhur tu 2. Itu maksud yang dipertanyakan. Saya rasanya macam itulah. Kalau solat jemaah dan qasar, afdal jemaah atau solat bersendiri? Kalau jemaah dan qasar, kita jemaah lah, kita jamak lah bersama orang jamak dan qasar tak ada. Dan berjemaah lah dengan orang jamak dan qasar. Kita berjemaah lah dengan orang-orang yang jamak tu sendiri. Kenapa? Kalau kita seorang, kita buat seorang. Kalau dah ramai, kita berjemaah lah bersama orang jamak dan qasar tak ada. Begitu. Situasi-situasi tu kita tengok lah adanya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari Jumaat ni kita ada daurah lah bagi siapa yang nak menyertai daurah. Daurah tu dalam kitabul ilmu lah juga, iaitu dalam 40 hadis. Dalam kita, barang siapa yang nak menyertai daurah lah, saya ada iklan tu, ataupun mereka-mereka yang ada di dalam majlis ni yang mana mungkin dia baru-baru menyertai dan tak pernah lagi menyertai daurah. Sebab kita dah buat daurah ni sekali ke-12 dah. Mungkin dia daurah pertama, daurah kedua dia tak menyertai, dia nak menyertai daurah tadi. Di sini saya buat umum sekali balik, saya buat flashback balik, daurah balik. Cuma saya ni special sikit, kita bagi sijil sikit, nak seronok dah atas penyertaan tadi. Jadi siapa nak menyertainya boleh esok lah, tarikh akhirnya lusa pagi tu, esok malam pun kita tutup sebab kita nak uruskan. Lepas tu pagi Jumaat tu kita akan teruskan daurah kita lah untuk kitabul ilmu tadi. Jadi siapa yang nak nak itu boleh menyertainya, boleh masuk lah. So masuk atas akaun tak adalah 0552 tu senang. Sebab 052 tu kalau masuk 1605 tu, kalau orang yang dah masuk 1605 dia tak akan sampai. Sebab admin yang menguruskan daurah ni ialah admin satu lagi. Saya ada 2 admin. Yang buat banyak kan radio pendek-pendek tu satu admin lagi. Saya ada 2 admin dalam sekarang ada 2 admin, satu admin asal dan satu admin yang kedua. So kalau yang nak menyertai daurah ni, so tolong masukkan, kalau bank itu dalam 0552 ke 552 ke di situ, baru dia admin satu lagi akan tahu. Sebab Ustaz tak bagi tahu, hanya bagi tahu satu nombor saja yang dibagi tahu. Jadi siapa yang nak lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana
ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم.